nasihat, ajaran kebatinan yang mana mereka dasarkan hujah kefahaman mereka terhadap surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia, yakni Muhammad itu adalah Allah yang satu. Jadi mereka tanpa segan, tanpa rasa bersalah mengakui secara terang-terangan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Allah, Allah itu Nabi Muhammad. Dan mereka membuat dakwaan-dakwaan yang sangat dahsyat berkaitan dengan agama Islam. Lalu kita katakan, pertama, kita sangat-sangat berharap dan minta kepada Allah Azza wa Jalla hidayah dan petunjuk dari Allah, dan memahami agama ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kita dah sebut pada kelas yang lepas tentang perkataan fitnah merujuk kepada syirik. Dan inilah fitnah yang paling besar dalam kehidupan manusia. Dan fitnah yang ada depan kita pun sedang menanti fitnah yang besar juga berkaitan dengan syirik. Iaitulah fitnah mempertuhankan manusia atau mempertuhankan makhluk, meletakkan kedudukannya setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka tahu Allah ni, kalimah Tuhan ni tidak layak untuk diletakkan pada yang tidak berhak untuk diletakkan padanya, nescaya mereka akan sangat hati-hati dan jaga. Kita sebut dah sebelum daripada ni, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Mereka ni tidaklah menilai Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar penilaian. Dia tak rasa besar dan agungnya Allah sehingga dia kata Tuhan ni pada dia. Yang kata Nabi Ibrahim AS, kita baca dalam Quran, bapa dia ni bila tengok langit, dan di langit ada bintang, oh hebatnya bintang, bintang ni lah Tuhan. Bila hilang, Nabi Ibrahim kata, aku tak suka Tuhan yang hilang. Dia tengok bulan pula, dia kata apa? Oh, bulanlah Tuhan. Bila bulan hilang, Nabi Ibrahim kata, kalaulah Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, nescaya aku juga termasuk dari orang yang sesat. Jadi dia tolak bulan. Kemudian tengok pula matahari. Dia kata matahari lah yang paling besar. Lalu Allah Ta'ala atau Nabi Ibrahim kata, falamma afalat, bila matahari pula terbenam, dia kata, aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan. Kenapa mereka boleh rasa gitu? Kerana mereka menilai Tuhan tu tara benda yang hebatnya. Padahal Allah ni bukan sekadar kita cari sesuatu yang hebat, tetapi dia adalah satu panggil punca kuasa yang sebenar, yang Allah Ta'ala ni tidak sama dengan mana-mana makhluk. Dan kita dah juga sebut tidak layak untuk berkata tentang Allah melainkan dengan apa yang Allah sendiri perkenalkan dirinya kepada kita. Jadi berbalik kepada isu yang sedang berlegar, Nabi Muhammad adalah manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, ana basyarum mithlukum. Aku ni manusia sama seperti kamu. Cuma bezanya yuha ilai,
aku diwahyukan kepadaku. Jadi saya ingat kadang-kadang kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai batiniyah, kumpulan-kumpulan hakikat lah, makrifat lah, mereka yang beriktikad bahawa Tuhan ni boleh menyatu dengan manusia, mereka sebenarnya tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Dia hanya ambil, orang panggil apa, cherry picking. Dia ambil hak dia nak ambil sahaja. Oh, dia boleh faham surah Al-Ikhlas tu nampak tafsiran pelik pada orang, dia pun orang kata inilah dia kebenaran. Dan akhirnya dia menafsirkan Quran dengan hawa nafsu mereka, dan sampai satu tahap mereka mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itulah jelmaan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang beriktikad begini, mereka telah melampaui batas, dan mereka telah melakukan jenayah yang besar dalam agama, dan mereka telah keluar daripada agama Islam. Kerana Allah tidak redha untuk dia disekutukan dengan mana-mana makhluk. Apatah lagi nak kata Allah itulah dia makhluk. Ni orang panggil orang jahiliyah pun tak buat lagu ni. Kalau kita baca sejarah, orang jahiliyah dia tak kata pun Allah tu berhala dah. Dia tak kata Allah tu berhala, berhala itulah Tuhan. Dia tak kata berhala itulah Allah. Tak. Allah is Allah. Cuma berhala itu adalah perantaraan antara dia dengan Allah. Kalau tanya Allah, ya, siapa yang mencipta langit dan bumi? Allah. Dia tidak letak Allah ni rendah, serendah-rendah bahawa patung itulah Allah tu patung. Tak ada macam tu. Dia tak kata pun bahawa itulah dia bersatunya Allah dengan makhluknya. Dah. Orang jahiliyah dulu dia kenal Allah tu Allah, cuma patung adalah perantara antara dia dengan Allah. Mari zaman kita ni ada orang kata Nabi Muhammad itulah Allah. Ya Allah, Maha suci Allah daripada disamakan dengan makhluk. Sebab itu saya katakan zaman fitnah ni, zaman akhir zaman ni, fitnah dia berkaitan dengan akidah. Allah tak uji kita dengan peperangan pak kita ni. Allah tak uji kita dengan kefakiran dan kemiskinan. Allah tak uji kita dengan benda-benda kesusahan. Tapi datang ujian, Allah uji dengan bab-bab keyakinan dan akidah. Ada yang share dekat Facebook kita ni, dia kata Nabi, orang Nasrani pun kata Nabi Isa tu level-level pun dia kata anak Allah. Dia tak kata pun Nabi Isa tu Allah. Dia kata Nabi Isa tu anak Allah. Mari dia pokok ni dahsyat terus. Sedahsyat-dahsyat Yahudi, Uzair anak Allah. Dahsyat-dahsyat Nasrani, Isa anak Allah. Berat-seberat orang panggil orang Quraisy ataupun orang musyrikin Quraisy, malaikat tu anak perempuannya Allah. Dia tak kata pasal Allah, cuma dia menisbahkan satu makhluk bergabung ataupun sebagai anak Allah. Sama ada lelaki bagi Nabi Isa dan juga Uzair, ataupun berat sikit Quraisy ataupun musyrikin Makkah yang kata malaikat itu anak perempuan Allah. Tak ada lagi kita baca dalam sejarah, dalam Quran ni Allah sebut bahawa adanya manusia kata Allah tu manusia. Berat-berat Fir'aun pun dia mengaku dia Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan, dan dia tak pakai nama Allah. Dia kata ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
Tuhan dari sudut Rabb. Kalimah Rabb mana akulah Tuhan yang menguasai kamu. Sampai satu tahap aku berkuasa mutlak ke atas kamu. Tapi Fir'aun tak kata akulah Allah. Tak. Apa Fir'aun kata in amantu billadhi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang beriman kepadanya Bani Israel. Di akhir hayat dia, di akhir waktu dia. Tapi Allah Ta'ala tak terima syahadah dia itulah. Jadi saya katakan ini fitnah yang sangat besar. Dan mereka telah berani memunculkan diri mereka di media-media. Semoga Allah Ta'ala jaga keturunan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan terutamanya diri kita sendiri daripada fitnah akhir zaman ni. Mari satu zaman nanti turun ataupun Allah hantar satu manusia yang mengaku dialah Tuhan pula, itulah Dajjal. Bila Dajjal mari, tak tahulah lagu mana. Lagi dahsyat daripada ni. Ni sihat ni baru jual air baru. Dia jual produk air dia je. Dengan bisnes panggil skim dia berjaya mempengaruhi orang dengan bisnes air je. Mari dia kata air dia tu air ma'ul hayah. Air hak ma'ul hayah ni siapa minum eternal. Jadi apa? Eternal. Jadi minum ni hak Iskandar Zulkarnain cari tak jumpa tu. Immortal. Tak mati dia cari. Hak Iskandar Zulkarnain cari air tu. Kalau dapat minum air tu dia hidup lama tak mati. Air tu dia tak tahu dah, dia boleh buat botol, boleh buat jual dia. Tak tahulah. Jadi pelik-pelik pak kita ni. Baik. Allahul musta'an. Jadi saya pesan sekali lagi kepada kita semua, inilah kepentingan kita tadabbur Al-Quran. Bukan sekadar kita pertama, bukan sekadar ambil ayat-ayat, beberapa ayat yang diterjemahkan dan ditafsirkan mengikut hawa nafsu. Kemudian bukanlah caranya dengan Al-Quran ni kita baca selektif ataupun ayat-ayat yang kita suka untuk baca dan kita tinggalkan ayat yang kita tak suka baca. Inilah jenayah yang telah berlaku kepada Yahudi, di mana Allah Ta'ala kata afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu ni beriman dengan separuh ayat dan kamu kufur dengan ayat yang lain. Jadi tujuan kita duk baca pagi-pagi ni, dan alhamdulillah sahabat-sahabat kita yang istiqamah mengikuti kita, tujuannya adalah untuk kita baca Quran walaupun satu ayat, dua ayat satu hari. Tapi bila kita boleh buat secara bersambung-sambung, ada kesinambungan, jadi mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah anugerahkan kepada kita kefahaman berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh. Secara menyeluruh, dan kita berpandu kepada tafsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir, yang mana dalamnya ada huraian berkaitan dengan yang kita kata tafsir Al-Quran dengan Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah Nabi, tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat, tafsir Al-Quran dengan kata-kata ulama-ulama tafsir ataupun ijtihad mereka. Semua ni dia panggil apa? Metodologi dalam tafsir. Bukan sekadar bahasa Arab, bukan sekadar tak erti, tapi boleh cakap tentang Quran, cakap tentang agama. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata wajib kita ni belajar bahasa Arab. Wajib kita ni belajar bahasa Arab. Untuk apa? Tujuan dia nak baca kefahaman Quran. Sebab ni kitab yang paling utama kita nak. Kalau kita tak boleh baca sendiri, kita carilah guru yang boleh baca bahasa Arab. Sebab dalam bahasa Arab ni sumber dia sangat luas. Baru ni ada satu video yang saya tengok. Ada seorang, dia belajar ilmu psikologi.
Dia belajar ilmu psikologi. Lepas tu dia sampai ke satu bab OCD, ke dia panggil OCD, Obsessive apa tahu disorder belakang tu kan. Jadi dia bila dia kaji tu, dia kaji dekat Eropah. Jadi seolah-olah orang Eropah ni dialah yang discover benda ni. Dan dia rasa apa yang dia capai ni satu tamadun yang hebat dari sudut boleh bahaskan psikologi manusia. Jawab ni salah seorang student PhD ni, dia orang Arab, asal Arab. So dia kata, kamu pernah tengok dah? Dia kata dia jumpa dalam satu buku, nama lupa dan Al-Balkhi, tulisan ulama Islam 700 tahun yang dulu. Dia kata kepada pensyarah dia, aku jumpa satu perbahasan ulama 700 tahun dulu yang hampir sama ataupun sama dengan apa yang kita panggil OCD zaman kita. Pensyarah dia kata, bila 700 tahun yang dulu. Dia kata impossible, benda ni kita hanya discover baru. Dia kata, Syekh pernah baca tak buku-buku? Dia kata dah, aku dah baca semua buku psikologi. Lalu pelajar student PhD ni kata, did you read Arabic? Dia kata, pandai baca Arab tak? Pensyarah kata, no, tak pandai. Dia kata dia ambil buku tu, dia translate ke pensyarah dia betul-betul sebiji dengan apa yang kita panggil usia di zaman kita ni. So dia kata, umat Islam, sejarah Islam 700 tahun dulu dah kaji banyak benda, tapi kita sahaja yang tak tahu. Jadi key yang ada, yang kita boleh akses kepada khazanah dunia Islam zaman dulu ni hanyalah dengan bahasa Arab. Apatah lagi kalau kita nak discover bab tafsir Al-Quran. Quran sendiri itu pun bahasa Arab. Kemudian kita perlu merujuk kepada tafsir berbahasa Arab, kerana mereka lebih faham. Lalu kita baca sekadar terjemahan sahaja, itu sebenarnya tak mendalam, tak cukup mendalam untuk kita faham. Seperti yang kita bahaskan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Perkataan fitnah tu adalah maksudnya syirik. Syirik itu lebih besar daripada membunuh. Seperti kita katakan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan campak dirimu kepada kebinasaan. Yang dimaksudkan kebinasaan tu bukan ayat perang, tetapi kebinasaan ialah bila kamu meninggalkan perang, kamu meninggalkan jihad dan bersenang-senang dengan harta. Mana kita dapat tafsiran dan konteks ayat? Bila kita rujuk kepada tafsir. So kalau nak bahaskan tentang perkara ni, saya katakan wajib bagi kita ni kembali kepada bahasa Arab, dan ataupun guru yang memahami bahasa Arab. Lagi yang boleh baca Quran yang betul. Saya tengok kadang-kadang ada orang jenis tahqiqat makrifat tu, ada bahar pusing. Orang jahil tertipu. Wakok duk mulut cerita, akhlak pun out, ilmu pun out, bahasa Arab pun out, semua out, tapi follower dia ramai. Jadi saya katakan, bukan saya katakanlah, saya pesan kepada diri saya dan juga sahabat-sahabat sekalian, para jemaah, lazimilah majlis ilmu Al-Quran. Bukan sekadar untuk majlis panggil, kita ada banyak yang kita boleh recommend kalau nak baca tafsir. Dr. Basit, sahabat dan juga guru saya, dia lebih banyaklah berdengar, alhamdulillah. Dan dia pun, ilmu dia pun lebih pada kita. Mungkin perbahasannya, cara sebut saja berbeza. Cuma nak sebutnya macam bahkan kalau kita boleh dengar penafsir-penafsir ulama-ulama dalam bahasa Arab, lagilah seronok kita memahami Quran dalam konteks yang Allah Ta'ala kehendaki. Baik, tanpa kita panggil, sebelum daripada itu kita baca ayat yang kita baca hari ini, ayat 196. Allah Ta'ala kata, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah.
Maka dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan seseorang itu menyempurnakan. Di sini ada perintah kewajipan umrah dan juga haji. Atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Lalu ada perintah untuk melakukannya. Satu, berdasarkan ayat ni kita wajib melakukan umrah dan juga haji paling kurang sekali seumur hidup bagi yang mampu. Okey. Kemudian bila sebut, kenapa disebut wa atimmu? Wa atimmu iaitulah sempurnakan. Sempurnakan dia. Wa atimmu yani fa amara bi itmamil hajj wa zahirus siyaq iqmalu af'aliha lihima ba'da syuru'i fihima. Bila sebut itmam, sempurnakan, bererti seorang yang dah masuk dalam ibadat haji dan umrah menjadi kewajipan bagi dia untuk menyempurnakannya sampai habis. Bukan sekadar sampai dia niat umrah, sampai separuh jalan, tak jadi. Dia tak boleh keluar saja-saja macam tu. Buat haji, aku buat haji niat. Kalau tidak kerana terhalang, maka wajib bagi seorang yang niat haji dan umrah menyempurnakannya. Tak boleh saja-saja kita, orang kata nak balik kita niat je lah, kalau tak sempat kita batal. Tak boleh lagu tu. Seorang yang dah niat haji dan niat umrah mesti menyempurnakannya. Bermula dengan ihram, berakhir dengan tahallul. Ihram ni masuk dalam ibadat ihram lah. Niat ihram untuk haji dan umrah. Berakhir bila? Sampai tahallul. Kalau dia tak sempurnakan tahallul dia tu, sampai ke sudah dia berada dalam keadaan ihram. Kalau ada orang tak selesai, balik rumah, dia tak selesai umrah dia. Dia tak tahallul. Oh, selama itulah dia terlibat dengan perkara-perkara larangan ihram dan dia berdosa. Itu bahaya. Mesti tahallul, mesti sempurnakan. Kalau tak cukup bab haji, bab rukun memang tak sah. Kalau tak cukup bab wajib, kena bayar dam. Tapi kena berakhir dengan tahallul, sempurnakan. Kalau dia kata, ustaz saya gini, lepas tu tak selesai, lepas tu dia balik dengan tak selesai lagu tu. Oh, panjang perbahasan dia. Panjang perbahasan dia. Baik. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau tiba-tiba kamu terhalang, maka terhalang atau terkepung, maka sembelihlah korban. Menjembelih binatang korban sebagai ganti pekerjaan yang wajib atau yang ditinggalkan. Dia panggil dam ihsar, dam terhalang. Kena sembelih binatang sebagai ganti dia terhalang. Perkara ni berlaku dalam tafsir yang disebut anna hadhihi al-ayah nazalat fi sanati sittin. Ayat ni turun pada tahun 6 Hijrah. Bila? Iaitu peristiwa Hudaibiyah. Apa yang berlaku? Setelah 6 tahun Nabi berhijrah, Nabi tak pernah dalam 6 tahun tu balik Mekah. Kerinduan Nabi SAW dan para sahabat terhadap Mekah sangat-sangat kuat. Suara tak clear hari ni dia kata. Tenggelam sikit sebab hari ni kita mungkin speaker kita ni. Tapi
Tergelam sikit tu pasal hari ni tak pakai ni kan. Hak ni hak kamera cahaya. Baik. Bila Nabi sampai Nabi 6 hijrah, Nabi pun dapat mimpi baginda buat umrah. Maka Nabi SAW bagi tahu kepada sahabat. Okey. Bagi tahu pada sahabat bahawa baginda ni nak buat umrah. Maka berkumpullah 1,400 orang sahabat untuk buat umrah dengan Nabi. Mereka pun siap-siap pakai ihram. Bergeraklah 1,400 orang ni dengan Nabi daripada Madinah menuju Mekah untuk buat umrah, berdasarkan mimpi yang Nabi SAW dapat. Okey. Kemudian sampai di Hudaibiyah, jalan sampai di Hudaibiyah, kena sekat kepada orang Quraisy, tak boleh masuk. Nabi pun hantar delegasi Uthman bin Affan masuk bagi tahu kepada orang Mekah bahawa kami datang ni bukan nak perang, kami datang nak buat umrah. Itu orang Mekah izin. Orang Mekah tak bagi. Dan nak menunjukkan kekuasaan dia, bahawa dia tak benar orang Madinah masuk ni, rombongan Nabi. Sayyidina Uthman akhirnya lama tertahan di Mekah, dapat khabar angin, dia mati dibunuh. Nabi pun dengan para sahabat kemudian menyatakan bahawa kita akan tuntut bela atas kematian Uthman. Ni, ayat ni lah hak kita baca sebelum daripada ni, bahawa kalau mereka diperangi dalam Masjidil Haram ataupun dalam bulan haram, maka mereka boleh membalas perbuatan tersebut. Jadi bila perkara ni berlaku, Nabi buat bai'ah kerana menuntut kematian Uthman, dibenarkan. Tapi setelah itu orang kafir dapat tahu perjanjian bai'ah tu, mereka hantar rombongan ataupun dapat berita Uthman masih hidup, tak jadi perang. Dan Nabi atau mereka hantar pula delegasi negotiator, kata bagi perunding untuk berunding dengan Nabi. Beberapa siri rundingan, akhirnya sampailah kepada Suhail bin Amr. Jadi Suhail ni dia mempermudahkan urusan dengan Nabi. Akhirnya buatlah perjanjian. Antara isi perjanjian yang kita panggil perjanjian Hudaibiyah, 3 isi utamalah. Pertama, Nabi tak boleh buat umrah tahun ni. Nabi kena buat umrah, Nabi diberi izin tahun depan baru mari. Yang kedua, genjatan senjata 10 tahun antara kerajaan Mekah dan dengan Madinah. Kemudian 3, mana-mana gabungan yang nak bergabung dengan kumpulan Quraisy, maka dia tertakluk kepada perjanjian ini. Dan mana-mana kumpulan yang bergabung dengan Nabi SAW, mereka juga tertakluk kepada perjanjian ini. So bila begitu, Nabi pun kena balik lah. Betul tak? Jadi ayat ni, bila terhalang kena balik, apa kena buat? Sembelih korban, sembelih dam sebagai ganti, dam ihsar, dam kerana terhalang. Masa itulah Nabi SAW menyembelih korban. Kemudian baginda bertahallul. Tahallul, Nabi cukup, bukan sekadar panggil keluar macam tu je. Wa kana sab'ina al-budna wa an yahliqu ru'usahum wa an yatahallalu min ihramihim. فعند ذلك أمرهم عليه السلام أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا
falam yaf'alu intidharan lin-nasakh hatta kharaja fahalaqa ra'sahu fafa'ala an-nas. Okay? Sehingga apabila Nabi dapat perintah dari Allah, Nabi suruh sembelih binatang-binatang yang nak dibawa sembelih di Mekah ni, akhirnya mereka sembelih di Hudaibiyah sebagai dam ihsar, dam terhalang. Kemudian Nabi suruh mereka ni cukur tahallul, makna kena tahallul juga. Di situ juga, walaupun kita terhalang tak boleh keluar macam tu je. Kena tahallul dulu baru balik. Jangan kata tiba-tiba tak jadi ya, kita pun buka ihram pakai baju biasa. Tak boleh. Kalau terhalang kena sembelih dan kena tahallul. Ya, tahallul tu baru mesti nak keluar daripada ihram mesti dengan tahallul. Bukan keluar macam tu je. Kalau dia keluar macam tu, saya katakan tadi, masih lagi ihram sampai sudah. Saya kena tahallul. Jadi Nabi suruh sahabat cukur kepala, keluar daripada ihram. Dan sebahagian daripada mereka tak nak cukur. Masa tu berat hati mereka sebab nak pergi juga ke Mekah ni. Takut-takut dibenarkan lepas daripada ni. Nabi pun sendiri baginda keluar dan cukur kepala. Akhir sekali orang lain pun bercukur juga, tahallul. Dan di saat itu ada sebahagian orang dia gunting saja. Dia tak nak cukur. Dia gunting saja dan dia tak nak cukur. Lalu Nabi SAW kata, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang bercukur. Dan sahabat kata, wal muqassirin. Begitu juga orang yang bergunting ya Rasulullah. Nabi tak sebut. Nabi doa kali kedua, rahimallahul muhalliqin. Allah rahmati orang yang bercukur. Sahabat kata, dan bergunting Rasulullah. Nabi pun tak sebut. Kali ketiga baru Nabi kata, rahimallahul muhalliqina wal muqassirin. Okay? Wa qad kanu ishtaraku fi hadihim dhalika kullu sab'atin fi badnah wa kanu 1400. Mereka ada 70 ekor unta dan mereka menyembelih pada masa itu untuk 1400 orang. Jadi pada setiap ekor unta dibahagi 7. Setiap unta bagi 7. Kalau 7 kali 70 apa? Berapa? 70 ekor kali 7. 7 kali 7 49. 490. Belum lagi kan? Campur lagi lah orang lain tu. Ada kambing-kambing, tapi yang bawa tu 70. Kana sab'ina badanah kan? Lalu mereka pun sembelih, wa kana 1400, ada 1400 sahabat. Wa kana manzilahum bil Hudaibiyah kharijal haram. Wa qila bal kanu ala tarfil haram. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini cerita sejarah berlaku. Kalau kita hari ni terhalang, terhalang macam mana? Tiba-tiba nak pergi sakit, sampai di Mekah tak boleh nak buat, tak boleh nak selesaikan. Maka begitulah juga tahallul, sembelih dam. Ataupun sesat gitu, bah naik daripada tak ihram di Madinah, siapa-siapa bah sesat, tak siapa Mekah. Ataupun terhalang tak boleh masuk Mekah kerana mungkin tak ada permit. Zaman saya dulu ngaji memang nak masuk pun kena permit dah. Tapi zaman tu tak ketat sangat lah. Kita naik kereta orang Mekah lah. Orang Mekah masuk jalan kampung, pun keluar. Kata selamat. Ada setengah tu memang pergi, memang tak boleh nak masuk, patah balik. Jadi masa tu mungkin kena sembelih dam lah. Jadi ini sebahagian daripada bentuk halangan yang ada. Sama ada sakit, sama ada sesak, atau dihalang sebab tak cukup
dokumen. Semua ni bentuk-bentuk terhalang yang mana bila tidak boleh menyempurnakan haji ataupun umrah, maka dia kena bayar dam dan bertahallul. Ayatnya keyword dia wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in usirtum famastaysara minal hadi wala tahliqu ru'usakum. Cerita sambungan ayat ni rasanya bab ni kena sambung besok pula lah. InsyaAllah ada rezeki kita sambung pula esok hari berkaitan dengan ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk kita baca Quran, berusaha memahaminya, dan doakanlah kepada Allah agar Allah tetap terus memberikan hidayahnya kepada kita dan kita menjadi sebahagian daripada orang yang berdamping dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Nak dikorbankan ke Mekah? Nak dikorbankan. Umrah tu ada korban juga. Dia boleh bawa sebagai korban masa itulah untuk mempersembahkan dia. Sebab memang dulu dia bawakan qala'id, dia panggil binatang-binatang nak dipersembahkan kepada Allah di tanah haram. Semasa umrah. Tak ada. Baik, dia panggil hadyu. Famastaysara minal hadyu. Baik, itu saja. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.